Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu min al-Qur'an al-Karim wa ma nasitu min al-ahadith an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hari-hari datang puasa, keluarga masjid, tuan-tuan, puan-puan, dan yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak tengahnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmatnya terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, dan yang dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi izinkan kita untuk terus berada dalam satu majlis yang sangat mulia di rumah, di masjid rumah Allah yang sangat mulia, memperkatakan ilmu yang sangat mulia, memperkatakan tentang Al-Quran. Kalau sempena dengan tahun hijrah ini kita berhijrah daripada tidak mengenal kita mengenal, daripada kita belajar tidak tahu Al-Quran, kita belajar cara membaca Al-Quran. Selepas itu kita hijrah lagi, kita cuba memahami Al-Quran. Selepas itu kita hijrah lagi, kita amalkan dan kita sampaikan Al-Quran itu. Semoga dengan hijrah itu kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat menunaikan hak-hak Al-Quran ini, yaitu untuk dibaca dengan betul tajwid makhrajnya dan difahami, juga untuk diamalkan dan jika mampu disampaikan. Jadinya kita sampai ke surat 55. Bagi yang mana kita Muhammad? Yang tetapi kebajikan itu mereka yang beriman. Cuba Pak Mak bilang daripada paling apa kata ni? 4 dari atas. Ya. 4 dari atas. 4 dari atas. Dan Wahid dan salasat arba'ah. Dan tetapi kebajikan itu. Bukan kita baca dah sebahagian. Jadi kalau nak sambung sini boleh tak, dan segala malaikat dan kitab-kitab dan segala nabi-nabi. Situ kita berkira. Situ kita berhenti. Kitab. Kat sini tak ada tanda ni, kitab saya pun tertinggal sebenarnya. Tak apalah. Jadi tak apa. Rasanya kita berhenti di Nabi je. Dan malaikat dan Wan segala. nabiyyin ataupun jamaknya al-anbiya. Nabiyun seorang nabi, nabiyani dua orang nabi, an-nabiyyuna ramai nabi, 3 orang kertas dengan jamak muzakkar salim ataupun dalam bentuk jamak taksirnya al-anbiya. Itu kita sebut para anbiya, iaitu para nabi. Segala nabi-nabi yang kita telah sebutkan dahulu, yang kita belajar daripada kecil dulu, ada segeti 2 laksa 4,000 bahasa lama. Segeti 2 laksa 4,000 ni 124,000 orang. Dan 313 daripada mereka itu adalah merupakan Nabi Rasul. Dan daripada 313 itu ada 25 orang Rasul yang tersebut namanya dalam Al-Quran yang wajib diketahui oleh kita. Rabu'ain hukumnya, ya. Tidaklah menjadi syarat untuk kita hafal seorang-seorang tu. Tetapi kalau kita sebut Isa, siapa ni? Nabi. Kita tahu. Ya tak? Kalau kita boleh sebut seorang-seorang, tak kiralah dengan lagu rahyan ke, dengan lagu apa ke, alhamdulillah, Tuhan mulai lagi bagus. Ya, dulu kita menafak. Kulhum ala, bukan. Adamu, Idrisu, Nuh, Hud, Saleh wa Ibrahim, kullu muttaba, Lut wa Ismail wa Ishaq, kada Yaqub, Yusuf wa Ayyub, kada Shu'aib, Harun wa Musa wa Yasir
Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Taba, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha khatimun Dagaya alaihim wassalatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Zaman-zaman belum keluar lagu Rayhan itu. Alhamdulillah kita hafal. Tapi kalau tak hafal pun kita tanya, Ibrahim ni siapa? Nabi, Rasul. Dan di kalangan 25 orang ni ada 25 orang yang dipanggil ulul azmi. Dan di kalangan 5 orang ini ada 2 orang dipanggil Habibullah. Seorang disebut Khalilullah dan seorang disebut Habibullah. Dalam 2 orang yang terhebat ini ada seorang yang paling hebat, iaitu penutup segala nabi, dikenal Khatamul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya itu ya, Muhammad Al-Mustafa itu adalah maksudnya yang terpilih. Salah satu daripada nama Nabi juga. Nabi siapa? Nabi kita. Yang kata berapa orang Nabi yang wajib kita tahu? Menang Ustaz. Lepas Muhammad siapa pula? Al-Mustafa, Nabi Al-Mustafa. Dia orang tanya lalu, nyanyi mana dulu? Jadi Al-Mustafa itu maksudnya yang terpilih. Cuma yang asahnya, yang lebih sedapnya, lebih sedap itu istilahnya dah. Kita tak tentukan para anbiya itu berapa orang, tak 124,000. Kenapa? Riwayat yang mengatakan 124,000 ini tidak cukup kuat. Hadisnya adalah hadis ahad. Jadi dari segi penggunaan hujah untuk digunakan di dalam akidah itu tak kuat. Jadi kebanyakan kalau kita buka kitab, dia kata kita sebut jumlah anbiya ini. Wallahu a'lam. Baik. Dan mengeluarkan harta sedekah serta kasihnya. Mengeluarkan sedekah. Apakah sedekah ini sedekah wajib atau sedekah sunat? Ya. Ulama mengatakan bahawa sedekah di sini adalah sedekah sunat, bukannya sedekah wajib yang kita namakan zakat. Kerana ada disebut tentang zakat di bawah ni nanti. Ya. Artinya mengeluarkan harta sedekah serta kasihnya. Kasihnya apa? Kasihnya kepada harta itu. Dia keluarkan juga sedekah. Inilah dia sedekah yang paling apa? Sedekah yang paling afdal. Ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling afdal? Nabi kata, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih takhsha al-faqr. Takhsha al-faqr. Kamu bersedekah. Sedekah yang paling afdal, paling baik, paling banyak pahalanya ialah kamu bersedekah waktu kamu sihat dan waktu kamu rasa kedekut. Sayang nak sedekah tu, bagi. Itulah sedekah yang terbaik. Dan kamu takut fakir, bagikan habis duit. Walaupun sebenarnya bagi sedekah ni bukan membuangkan harta. Ma naqasa malun min sadaqah. Bertambah sebenarnya kita bagi, bertambah harta kita. Satu, bertambah di akhirat. Yang kedua, Allah SWT murahkan rezeki kita. Dia sayang, takut-takut nanti bagikan yang miskin kita. Tak miskin apa, bagi RM10. Ada di masjid Alun Lintah. Bang, boleh ni bang? Apa? Saya tak makan lagi kita. Waktu tu air hujan. Air hujan. Dia tunjuk. Tu jalan-jalan. Ada seorang muda jalan di traffic light Alun Lintah tu. Itu tak betul bang. Mental tu mental. Saya tak apa. Saya sihat dah. Dia mental juga. Kejap lagi dia kata, bang,
Tak miskin bagi RM10. Sekejap lagi, bang, tak rugi bagi RM10. Hari hujan, saya tak nak keluar. Berulang-ulang kali dia kata, bang, tak miskin bagi RM10. Tak rugi bagi RM10. Dia ulang aku. Jadi tuan-tuan, itu nak ceritanya. Cerita apa? Sedekah ni apabila kita rasa berat tu, bagi. Oh, itulah soalan. Dia dapat pahala tu, pahala sedekah. Dan satu lagi kemungkinannya, pahala mujahadah. Masuk. Lalu tabung tu masuk sini. Rasa, buka betul masuk sini. Kata, rugi rasa masuk sini. Minggu depan, mari hari Jumaat masuk RM2. Minggu satu lagi masuk RM5. Ambil nak kata. Dia ingat sangat. Itu dia. Lama-lama dia jadi datang ikhlas. Gulung lama-lama, gulung panjang-panjang masuk lama-lama orang sebelah dia mau. RM10 masuk. Tak apa dulu, tak apa. Maksudnya bukan tak apa macam mana. Kita nak mujahadah tu, buat dulu. Kerana meninggalkan amalan kerana orang riak juga. Baik kita buat riak-riak pun buat juga lama-lama hilang riak. Satu kali dia gulung panjang masuk-masuk. Sampai hujung tu barulah dia terperasan rupanya duit RM50. Dia ingat di sini. Balik 3 hari tuan-tuan. Dia ingat RM50. Nak tarik kan dah malu. Orang tepi kiri kanan dah tengok. Tu nak menunjuk sangat. Tekan tu 3 hari ingat. Apa lalu? Baik. Bagi sedekah yang mana? Sedekah yang kita waktu kita sihat, waktu kita takutkan kefakiran dan rasa kita kedekut. Kita rasa kedekut waktu itu. Itulah sedekah yang paling baik. Jangan sedekah kata Nabi SAW apabila sampai dah nyawa silat. Maka kita kulta li fulan kada, kulta li fulan kada. Katanya, ni bagi pada anak, 1,000 bagi pada masjid, 1,000 bagi pada rumah anak yatim, 1,000 bagi pada orang tu, bagi pada orang ni. Benda itu sudah menjadi hak orang lain sebenarnya. Cuma kita waktu itu dibenarkan untuk berwasiat dalam 1/3. 1/4. 1/3 daripada harta kita boleh kita wasiat. Maka waktu itu kita nyawa sampai sini dah, sampai halqum ni dah, baru kita nak bersedekah. Sedangkan sedekah itu sebenarnya harta yang kita tinggalkan dah jadi harta pusaka. Maka bukan tidak berpahala, tapi kurang sikit, tidaklah apa macam kita takutkan fakir ni. Baik. Itu dia kata serta kasihnya kepada siapa yang mempunyai kerabat. Sedekah yang afdal kepada saudara mara kita. Itu afdal. Kerana apa? Kerana dia ada hak darah, hak kerabat, hak silaturahim. Satu, dia susah. Dua, dia Islam, ada hak Islam. Tiga, dia ada hak darah. Orang lain dengan sepupu kita. Sepupu kita susah, orang lain susah. Afdal bagi pada sepupu kita. Kerana apa? Kalau kita bagi pada sepupu kita, kita dapat dua. Satu sedekah pada, yang keduanya apa? Yang keduanya hak kerabat. Hak kerabat. Kerabat ni maksudnya hak kerabat, hak darah. Macam jiran kita juga. Benar? Orang lain susah, jiran kita susah. Afdalnya kita bantu jiran kita. Kerana apa? Dia ada berapa hak? Hak dia susah satu, hak Islam dia satu, hak dekat rumah kita. Kalau dekat rumah kita orang Ya, Cina boleh tak? Ha? Kalau dekat rumah kita orang Cina boleh tak? Orang bukan Islam. Orang dekat bukan rumah Islam. kita orang Cina. Dia susah. Ya. Boleh tak? Boleh juga dia Boleh tak? bantu. Boleh juga dia bantu. Hak jiran ni tinggi tuan-tuan. Bukan sekadar Walaupun bantu lah. walaupun tidak Islam, tapi hak jiran tu tinggi. Jadi bantulah. Atas dasar apa? Atas dasar
persaudaraan sesama manusia. Dia susah, kita bantu, tak jadi masalah. Bukan sedekah lah. Bahkan kalau kita bantu itu pun niat untuk dakwah, ada pahala dan nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Bantu, tak ada masalah. Tapi pastikanlah dengan menggunakan harta yang kita bagi itu untuk menentang Islam dan sebagainya. Karena Nabi SAW pun bagi pada jiran-jiran Yahudi. Baik. Dan sedekah segala anak yatim bagi anak yatim. Anak yatim ini ialah yang kehilangan ayah, kemudian tidak ada orang yang misalnya yang membiayainya, yang bagi nafkah, yang jaga. Misalnya kalau kita bagi pada ini besar pahalanya. Jadi jenguk-jenguklah anak-anak yatim di kampung kita tak ada kampung kita cari kampung lain, tak ada pun cari di rumah-rumah anak-anak yatim yang daftar, yang betul-betul sahih dan sebagainya. Tapi janganlah bagi pada sekarang ni ada golongan yang menggunakan rumah-rumah anak yatim ini, dia kutip duit, cari duit, termasuk poket sendiri, jual. Kadang-kadang anak yatim di situ beberapa orang saja. Dia ambil anak orang mana dengan tajuknya rumah anak yatim, rumah amal anak yatim, dan golongan asnaf, maksudnya orang fakir miskin yang diambil tetap situ. Rupa-rupanya dia buat tempat saja. Ni ada. Kalau dulu misalnya golongan GISP, golongan Global Ikhwan Berhad, dulu bekas-bekasan Al-Arqam dulu. Mereka ni menyeleweng, akhirnya buka rumah anak yatim berpuluh buah di seluruh Malaysia ini. Maka kutip kemarin pun ada saya jumpa yang duduk di depan bank menggunakan nama anak yatim. Beli bang, jualan amal bang. Ni nanti ada kalender bang, amal untuk rumah anak yatim, tahfiz anak yatim dan sebagainya. Ini juga ada digunakan dan pendapatannya ribu-ribuan. Ada setengah saya dengar ceramah, dia kata dia kutip duit cari itunya 80,000 sehari. Anak yatim mana? Siapa? Dan sebagainya. Ada di Kedah misalnya. Tak perlulah saya sebut, nanti sama blok. Tapi tuan baca dalam surat apa? Ada. Hati-hati. Orang token itu kaya raya. Ada bangunan sendiri, ada macam-macam syarikat, rumah banglo, kereta besar, ada pengiring dia, motor besar dan sebagainya. Guna atas nama anak yatim. Jualan apa? Jualan amal bang. Anak yatim. Ini yang menyebabkan kita serba salah. Kita ulur kerang, kita membantu sindiket dia. Kita tak ulur kerang, kesian pada dia. Mungkin juga jadi kita serba salah. Kadang-kadang kita ulur untuk dia, ambil untuk awak. Bukan saya bagi pada apa, bukan bagi pada bos awak, untuk awak minum duit ni, ambil RM5. Kadang-kadang kerana kesian. Budak-budak itu digunakan, diperas tenaga ini, dieksploitasi. Dan segala miskin, orang miskin, carilah orang miskin. Ramai lagi kita sebenarnya di Malaysia ni miskin yang susah. Pakai kasut pun terbelah kasut. Yang diikat dengan getah helai di sekolah. Miskin. Kenapa tak mari sekolah? Seluar ada selai dia, Ustaz. Seluar ada selai je. Luar sekolah. Ada masih ada. Yang duduk rumah kupi hati, luar. Carilah.
Dan orang musafir, dia sebut Ibnu Sabil dalam ayat di atas. Ibnu Sabil, maksudnya Sabil itu jalan, anak jalan. Artinya mereka ini dalam keadaan yang jauh daripada keluarga, tidak ada ibu dan ayah, seolah-olahnya ibu dan ayah itu jalan dalam keadaan musafir. Di zaman-zaman sekarang ini mungkin kurang lah. Zaman-zaman dahulu ini mereka bermusafir dengan unta, keldai dan sebagainya. Mereka nak tengah pasir, kemungkinan akan habis berjalan, tersangkut, tersadai dan sebagainya. Maka disebut secara khusus Ibnu Sabil ni. Masuk asnaf itu. Nah, masuk asnaf itu. Senang zakat. Bagilah, bantulah. Dan segala orang yang meminta sedekah, orang yang minta sedekah ni tuan-tuan, pun ada haknya. Orang yang mana? Orang yang miskin, dhaif dan tak mampu nak berusaha sendiri. Kalau dia miskin, dhaif, badannya kuat, haram hukumnya dia meminta-minta. Orang dah kaya, duit bawa katil dia bertimbun-timbun, tidur atas duit, tapi dia kerjanya minta sedekah. Haram hukumnya duit. Perbuatannya adalah haram. Di hari akhirat nanti, orang ni berguguran daging muka dia akan jatuh. Pasal apa? Minta-minta tanpa hak. Tapi kalau dia memang dhaif, ibu tunggal, sakit pula tu, anak 8, misalnya, saudara mara tak pulih. Pasal apa? Bak kata Halim Yazid, bila kita dah miskin kat, lalat untuk sehingga. Lalat untuk sehingga, tuan-tuan. Ni. Bolehlah minta pinjam murah ke apa, anak-anak apa, misalnya. Tetapi kalau tubuh badan yang gagah, kuat, boleh berusaha, haram hukumnya. Nyamar pula tu. Macam yang tengok dalam, dia post ke dalam di wall Facebook, iklan Thailand. Dia duduk kat jambatan, kaki dia juluh sini, kudu. Datang orang perempuan, bagi. Dia pun buka hadap. Bila dia buka mata, dia tengok cicak. Dia pun bingkah bangun terkejut. Ada kaki rupanya. Dia ingat orang letak break, orang letak cicak. Bila dia tengok cicak, bingkah bangun, kaki dia juluh itu. Dia bubur ini. Kononnya kudung lah. Ini haram lah. Tapi kalau dah, misalnya dia minta untuk saudara-saudara kita di mana, sekarang Thailand itu, di Myanmar, di Kamboja dan sebagainya. Apabila kita pastikan mereka ini memang sah, bagilah. Kalau was-was juga lah Ustaz. Mana? Kita was-was ni. Kita tak pasti dia ni betul-betul ke ataupun was-was. Di dalam Islam ni sebenarnya nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kata Nabi, kita berhukum dengan yang saya saja, berserahkan kepada yang batin-batin itu kepada Allah SWT. Sekiranya kita bagi dengan niat yang ikhlas, ada nilai di situ. Cuma tengoklah berpada-pada dan sebagainya. Kalau kita rasa bagi, nah, itu yang menyebabkan kita serba salah sebenarnya. Ya, kita kata ni bohong ni, tipu ni, kutip-kutip duit makan sendiri. Okey, kita tahu ke hakikat yang sebenar. Apakah apa yang kita sebut itu daripada su'zon, buruk sangka kita saja? Apakah perlu kita buka dada dan kita tengok hati dia ikhlas ataupun tidak ikhlas, baru kita nak menerima? Itu masalah dilema kita. Jadi tengoklah, kalau awak berpatutkan lagi, tengok dia ada bawa surat, cok molek dan sebagainya. Kita sedar-sedar ya, sindiket. Kita tuduh bukan. Itu tidak ada sebarang dalil, maka kita menuduh. Susah itu. Allah. Jadi tengok-tengoklah. Susah saya nak kata kena bagi ataupun jangan bagi. Itu berdasarkan kepada penilaian semasa.
di ya. Saya pernah berada di Karachi sebenarnya beberapa tahun. Syndicate sangat banyak. Syndicate. Di sini pun ada Indonesia. Tengok di Kota Baru. Baik. Dan segala miskin dan orang musafir dan segala orang yang minta sedekah dan menebus hamba bukatik. Artinya ya, dalam Islam ini sebenarnya sangat menggalakkan supaya hamba-hamba ini dibebaskan. Cara dia macam-macam cara ya. Hatta dia peruntukkan asnaf zakat itu masuk hamba-hamba yang mukatif. Mukatif ini ialah dia buat perjanjian dengan tuan dia. Dia kata, tuan dia kata awak bayar 1,000 dinar dalam masa 2 tahun, awak bebas. Itu hamba mukatif ataupun mukatab. Mukatab. Dia ada perjanjian dengan tuan dia. Maka kita bagi pada dia. Kita tanya pula, ada berapa dah duit? Cukup dah? Tak cukup lagi, ambil. Mari jumpa saya bagi 100 setiap bulan. Misalnya bagi, bantu. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah SWT sebut apa? Walakinnal birra man amana billah. Tetapi kebaikan-kebajikan itu adalah orang yang beriman dengan Allah SWT dan orang yang melakukan apa yang kita sebutkan tadi. Dan tawanan juga nak membebaskan tawanan perang. Walaupun kita terpaksa menggadaikan harta kita, umat Islam ni nak selamatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menjadi tawanan pihak musuh, maka kita gadaikan, tebus, selamatkan mereka. Dan yang mendiri akan sembahyang 5 waktu, ini juga termasuk sebesar-besar apa? Sebesar-besar kebaikan dan kebaikan yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun. Ada berapa? Ada 7 ciri orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Yang pertama, ciri yang pertama. Dan ciri yang terakhir, walladzina hum an salawatihim hafizun. Dan mereka yang menjaga sembahyang-sembahyang mereka. Ciri yang terakhir yang disebut oleh Allah SWT dalam surah itu adalah tentang sembahyang. Jadi sembahyang ini adalah tiang agama, ibarat kepala kepada tubuh badan manusia. Dan kalau bangunan ibarat tiang, yang dia adalah tiang agama. Tak ada tiang, tak adalah agama. Itu sebenarnya kebaikan orang-orang yang menunaikan ataupun mendirikan sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang fardu, ya, zakat yang kedua. Zakat yang fardu. Dan dalam 7 ciri itu disebut walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini antara ciri orang yang berjaya yang Nabi yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran ini sentiasa dikepilkan ataupun didekatkan antara apa? Antara sembahyang dengan zakat. Tengok, cuba tengok ini. Apa dia sebut? Wa aqamas salat wa ataz zakat, dan yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Yuqimuna salat wa yu'tuna zakat. Zakat kenapa? Sembahyang untuk mensucikan diri kita, rohani kita. Zakat untuk mensucikan harta kita. Jadi nak kena bawa dua-dua ini baru selamat. Suci rohani kita, diri kita, dan suci harta benda. Dan segala yang menyempurna dengan janji mereka itu apabila mereka berjanji dengan Allah. Dan orang-orang yang menunaikan janji. Dalam 7 ciri orang mukmin yang berjaya itu disebut walladzina hum
Kena memang. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah mereka dan menjaga janji mereka. Tak tunai janji masuk ayatul munafiqin salasun. Tanda orang munafik itu 3, idza haddatsa kadzaba atau kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bila dia bercakap dia bohong, bila dia berjanji dia mungkir, bila dia beri amanah dia khianat. Itu tanda orang munafik. Dengan Allah, janji dengan Allah dan janji dengan manusia. Dia sebut janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tapi untuk taat patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, juga janji dengan manusia. Dan segala orang yang banyak sabar pada kepapaan dan kesakitan, dan orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu daripada iman, sebagian daripada iman. Ya, diuji dengan apa? Diuji dengan kekurangan harta, kepapaan, diuji dengan kesakitan. Sabar. Mana tadi? Cerita kan? Kemana tadi malam? Mana ni malam Khamis? Malam kan? Saya pergi ceramah ke Terpinis. Keluar ikut 8 kota. Terhumpan dalam payung. Motornya menunduk masuk dalam payung, saya terhumpan. Buka. Lepas itu balik pula ikut ni. Daripada sini sampai ke Kayu Kelak, lahannya pasal teringatnya terhumpan masuk dalam payung. Berapa rusak apa? Ya, Tidur ke badan? dah. Jalan di situ licin, lepas hujan, selekuk dalam lapar kotak, gelap, dan laju. Dah gelap ustaz ada lapu kan? Akhirnya dia berhentu masuk lokal. Masuk payung, masuk Dah payung. ustaz muka ada lapu tu baru juga. Hujan. Tak nampak. Tak nampak? Memang tak nampak dia tu, kita nampak depan je. Memang tak boleh nak itu, lebih baik kita legah ke depan. Laju lagi. Boleh tahan lah. Masalah. Pasalnya nak kejar. Jadual saya 12 hari bulan. Di mana? Di Masjid Tempinis. Saya pergi Masjid Tempinis, siap-siap sembahyang apa semua. Dia orang tunjuk, Ustaz, jadual baru. 12 hari bulan saya di Gondering. Di Masjid Tempinis 15 hari bulan. Jadual saya 12 hari bulan. Masalah ni. Jadinya saya telefon ke Masjid Tempinis tu 3 hari sebelum majlis, saya sudah confirmkan saya akan mari. Miscommunication. Saya bekerja ke sini untuk ke bimbang-bimbang, takut-takut nanti orang surau sudah ada buat persediaan makan dan sebagainya. Jadi saya kena lampu diri juga walaupun lewat. Saya nak keluar ikut kandang, terlepas ke Timbilang. Masuk keluar ke 8 kota. Lajulah sikit untuk kejar Isyak. Masuk. Singgah di mana? Di rumah mangkut. Basuh motor apa semua. Balik. Telefon sini, mula telefon tak dapat. Telefon. Dia kata kita dah buat kuliah Ustaz 8 bulan. Masuk. Jadi saya balik terus. Sampai ke Kayu Kelak tu saya bawa slow je. Ingat tak? Lepas itu sampai situ jalan pun lurus. Buat apa lagi aku bawa lah. Bawa pelan-pelan, pecuk sampai di mana? Di Telaga Libung. Rupa-rupanya mesin ketam pagi tu baru naik di atas jalan penuh dengan selut. Saya buat apa lagi? Langgar selut tu jatuh menggerosok 10 meter. 10 meter menggerosok bawah motor. Bawah motor, bukan atas motor. 10 meter. Ini sakit ke? Tapi tak luka alhamdulillah.
Wah, untuk tu Ustaz orang buat apa? Dan motor tak patah sangat. Patah depan dia, lepas tu lampu. Lepas tu rupanya dia gesek pada exhaust. Exhaust tu yang melonggarkan sikit kita duduk bawah motor tu tak terimpit dengan susah. Tapi tak betul. Akhirnya kita ni adalah menanggung kesakitan ini. 2 kali aksiden dalam satu malam. Dalam 2 jam setengah. Baik. Cuma kita sabar dalam kepapaan, sabar dalam kesakitan ni, kita lebih banyak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita sabar dalam ujian nikmat. Kadang-kadang kita tak boleh nak sabar dalam ujian nikmat kita hanya. Dan ketika peperangan sabilillah, artinya apa? Sabar menghadapi semua tentangan musuh walaupun sengit dan hebat, kita sabar dulu. Dan melarikan diri daripada peperangan ini adalah termasuk 7 dosa besar. Yang Nabi SAW sebut ijtanibu sab'al mubiqat. Artinya dikumpulkan di dalam itu apa, syirik, bunuh orang, dan termasuklah al-firar ataupun az-zahfu daripada ma'akah ataupun peperangan adalah merupakan satu dosa besar yang melarikan diri dari peperangan. Wallahu a'lam. Itu insyaAllah bersama pada masa akan datang. Dulu setakat itu apabila kita sudah hidayah. Assalamualaikum. Kita akhiri majlis ini membaca surah Al-Asri dan